falamma jaa amru. Alhamdulillah, saya seronok mengaji dekat sahabat Al-Quran. Saya seronok dapat Al-Quran wakaf ini. Terima kasih para penyumbang sahabat Al-Quran. Terima kasih para penyumbang. Saya seronok dapat Al-Quran ini. Saya seronok dapat Al-Quran ini. Allazi khalaqas samawati wal ard bil haqq wal ardu bil haqq خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ni kita akan menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing, sebab hari ini saya tak tayangkan di skrin kitab dia. Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim. Pada petang ni di halaman yang ke-221, muka surat 221, tajuk huruf dan sifat-sifatnya. Huruf dan sifat-sifatnya. Okey, kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada petang ni kita akan sambung balik pengajian tajwid Al-Quran kita. Pagi tadi saya dah menghabiskan sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf yang berlawanan dan sifat-sifat huruf tunggal. Dah selesai dah. Jadi pada petang ni sesi dia tajuk huruf dan sifat-sifatnya, seolah-olah macam kita mengulang semula. Mula-mula kita belajar sifat-sifat huruf dan kita nyatakan huruf-hurufnya. Kali ini kita sebutkan huruf dan apakah sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf tersebut. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 221. InsyaAllah selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya pada petang ni. Puan Bunga Tanjung, Aminah Arsyad, Nani Halimah Sanusi, Aminah Hitam, Rokiah Abdul Rahim, Siti Hajar Muhammad Nazir, Datuk Marina, Nurida Hanum, Suhaimi Ghazali, Bunga Zainal Haji Ramli. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon yang diberikan. Kedengaran dan kelihatannya jelas di situ ya, insya-Allah. Cuma di kawasan saya seperti ada sedikit masalah teknikal. Nampak line macam tak berapa stabil pula petang ni. Biasanya line kita okey, cuma pada petang ni macam ada masalah sikit. Boleh teruskan respon di ruang komen kalau jelas. Kalau tak ada masalah, okey teruskan. Cuma saya nampak di skrin saya macam sangkut-sangkut sikit. Macam ada masalah kat sini. Okey, tak apa, kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 221 yang bersama-sama tekan button like, button love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran, dan menekan button share untuk berkongsi siaran kita ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita ini mereka mendapat manfaat dan kita juga akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kita teruskan. Muka surat 221. Siapa yang ada kitab boleh buka. Huruf dan sifat-sifat huruf. Okey. Setiap huruf hijaiyah, huruf-huruf yang kita kata alif sampai ya itu mempunyai sekurang-kurangnya 5 sifat. Iaitu 5 sifat yang berlawanan. Itu paling kurang lah. Ya. Dan yang paling banyak ada 7 sifat. Iaitu ditambah dengan 2 lagi sifat tunggal yang ada pada huruf-huruf tersebut. Boleh jelas? Baik, saya teruskan. Berkatalah Syekh Ali Al-Baisusi, berikutnya telah datang bagi setiap huruf itu sekurang-kurangnya 5 sifat. Adapun yang lebih sampai 7 sifat maka tetaplah ia. Jadi contoh kita kata alif ada 5 sifat. Contoh kita kata ta ada 7 sifat. Kita nak tahu huruf tu ada berapa sifat dan apakah sifat-sifatnya. Baik. Yang pertama alif. Kita akan go through satu demi satu. Okey, satu demi satu. Okey, saya tengok line saya dah semakin lancar. Alhamdulillah. Baik. Alif dan semua huruf mad, waw dan juga ya berkongsi pada 5 sifat, iaitu pada huruf alif ni dia ada sifat jahar. Jaharnya apa? Suara angin. Angin yang tersekat. Dia ada jahar, dia ada rakhawah, dia ada istifal, dia ada infitah dan dia ada ismat. Saya tak nak sebut dah apakah huraian bagi setiap nama-nama sifat itu. Sebab kita dah cerita dah sebelumnya. Sekarang kita nak sebutkan huruf tu apa sifat dia. Alif, dia ada jahar, dia ada rakhawah, dia ada istifal, dia ada infitah dan dia ada ismat. Itu 5 huruf yang dikongsi bersama dengan huruf waw dan ya. Baik, yang kedua huruf ba. Ba ada 6 sifat. Kalau alif tadi 5, ba ada 6 sifat. Apakah dia? Iaitu jahar, syiddah, istifal, infitah, izlaq dan qalqalah. Ba ni ada qalqalah. Okey. Baik, yang ketiga.
Ta. Ada 5 sifat. Ini sekurang-kurang kata 5 lah. Apakah sifat dia? Ta ni ada hamas, angin yang terlepas. Dia ada syiddah, suara yang tertahan. Dia ada istifal. Istifal tu huruf yang merendah. Sebab tu masa kita sebut huruf ta, mulut kita dalam keadaan senyum. Kita istifal. Kemudian dia ada infitah, terbuka ruangnya. Lidah kita tak tertutup. Dan dia infitah dan dia ada istifal, dia ada sifat ismat. Okey, kita teruskan. Ta ada 5 sifat. Ini sifat yang paling kurang yang ada pada ta. Apa dia? Hamas, rokhawah, istifal, infitah dan ismat. Jim ada 6 sifat. Jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat dan qalqalah. Dia ada 6 tambah qalqalah tadi. Baik. Yang ke-6 ha, iaitu dia ada 5 sifat, sekurang-kurang sifat. Hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Huruf kha ada 5 sifat. Hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Ke-8 huruf dal, dia ada 6 sifat, iaitu sifat jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat dan qalqalah. Lebih pada qalqalahnya tu ada 6. Huruf yang ke-9 zal. Lidah kita keluar sedikit. Zal. Ada 5 sifat, iaitu sekurang-kurangnya. Apakah sifat dia? Jahar, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Yang ke-10 huruf ra. Apakah huruf ra? Ada 7. Jadi huruf ra ni lebih 2 lagi. Tambah 2 lagi sifat. Sifat tunggal yang ada pada huruf ra. Apakah sifat-sifatnya? Ra ni ada sifat jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq. Dia ada tambahan sifat inhiraf dan juga sifat takrir. Pagi tadi kita belajar inhiraf. Huruf yang melencong lidah kita. Dia melencong sedikit naik ke atas. Melencong. Okey. Dan juga dia ada sifat takrir yang bergetar ataupun berulang. Okey. Habis. Yang ke-11 sifat huruf zai ada 6 sifat, maknanya ada tambahan 1 sifat tunggal. Apakah dia? Jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat dan 1 sifat tunggal iaitu sofir. Ingat huruf sofir ada apa? 3 kan? Zai termasuk. Baik, termasuklah juga sin selepasnya. Ada 6 sifat iaitu hamas, rakhawah, istifal, infitah, ismat dan sofir. Yang ke-13 huruf shin. Ada 6 sifat. Hamas, rakhawah, istifal, infitah, ismat dan 1 sifat tafashi. Kita belajar pagi tadi sifat tafashi. Sifat tafashi ni hanya ada pada huruf shin. Dia yang berhambur. Berhamburan. Berhamburan udara. Kalau ada kuman tu, kalau orang terbesit, habislah terkeluar kuman-kuman dia semua. Baik, yang ke-14, huruf sad. Okey, huruf sad. Okey, selamat datang yang baru join. Kak Salma, Kak Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama dengan kita pada petang ni 21 orang, alhamdulillah. Baik, sifat huruf yang ke-14 iaitu huruf sad. Apa huruf sifat yang ada pada sad? Dia ada 6 sifat, maknanya ada 5 sifat berlawanan tambah 1 sifat tunggal. Apakah sifat-sifatnya? Hamas, rakhawah, isti'la, iltibaq, ismat dan safir. Ada sifat lain tambahan tunggal safir tu, iaitu yang berdesil sama macam zai dan sin. Baik, huruf yang ke-15 huruf dad. Pagi tadi kita belajar sifat yang ada pada huruf dad, istitalah. Baik, apakah sifat yang ada pada dad? Jahar, rakhawah, isti'la, iltibaq, ismat dan istitalah. Okey. Teruskan. Huruf yang ke-16 huruf ta. Apa sifat yang ada padanya? Jahar, syiddah, isti'la, iltibaq, ismat dan qalqalah. Qalqalah huruf ta.
Ya. Kemudian teruskan huruf yang ke-17, huruf la. La, nampak lidah saya ujung tu keluar dan kadang mulut dikembungkan. La, la. Okey. 5 sifat maknanya sifat basic yang ada padanya iaitu jahar, rakhawah, isti'la, itba' dan ismat. Huruf ain ada 5 sifat iaitu jahar, tawassut, istifal, infitah dan ismat. Ain. Ini sekurang-kurang sifat juga yang ada pada huruf tersebut. Dan huruf ghain juga ada sifat yang ada 5 sifat juga iaitu jahar, rakhawah, isti'la, infitah dan ismat. Ini pun sekurang-kurang sifat yang ada pada setiap huruf. 5 sifat. Yang ke-20, huruf fa ada 5 sifat iaitu hamas, rakhawah, istifal, infitah dan izlaq. Yang ke-21 huruf qaf. Apa huruf yang ada apa sifat yang ada pada huruf qaf? Ada 6 sifat, ada tambahan satu lagi sifat. Sifat apa? Satu lagi sifat tunggal. Okey, kita teruskan. Apakah sifat huruf qaf? Jahar, syiddah, isti'la, infitah, ismat dan qalqalah. 6. Baik, yang ke-22 huruf kaf. Ada 5 sifat hamas, syiddah, istifal, infitah dan ismat. 23 huruf lam. Ada 6 sifat iaitu jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq dan inhiraf. Huruf yang ke-24, muka surat 226, siapa yang baru join, yang ada kitab, boleh buka kitab. Muka surat 24, muka surat 226. Okey, huruf yang ke-24 iaitu huruf mim. Ada 5 sifat, jahar, tawassut, istifal, infitah dan izlaq. Kalau kita tambah satu lagi sifat tunggal yang ada pada ini iaitu apa? Mim ni ada sifat gunnah. Boleh juga. Baik, yang ke-25 huruf nun. Ada 5 sifat iaitu jahar, tawassut, istifal, infitah dan izlaq. Boleh juga kita tambah satu lagi iaitu sifat yang ada pada huruf nun iaitu sifat gunnah. Mim dan nun dia ada sifat gunnah. Baik, 26. Huruf waw ada 6 sifat, maknanya ada satu lagi sifat tambahan. Apakah huruf sifatnya? Jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat dan lin. Lin ni pun sifat tunggal yang ada pada huruf waw. Ada 2 huruf waw dan ya. 27 huruf ha ada 5 sifat hamas, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. 28 huruf hamzah ada 5 sifat jahar, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Huruf yang terakhir 29 huruf ya ada 6 sifat iaitu jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat dan lin. Jadi berikut di bawah tu muka surat 227, siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing. Siapa yang berminat nak dapatkan kitab ni boleh message saya di talian nombor 019. Boleh tulis kat luar, nanti saya tuliskan di ruang komen. Sekejap. 0193079306. Jadi mesej saya di nombor yang saya berikan di ruang komen tu. Siapa yang nak dapatkan kitab lah. Nak dapatkan kitab ni, harga kitab ni satu naskah harga dia 80. Tapi kalau beli 2 naskah, iaitu 2 jilid lah maknanya. 2 jilid, satu set. Dia ada jilid pertama, jilid kedua. Harga dia ialah 145. Boleh PM saya nak jilid satu saja ke, nak beli 2 jilid ke. Boleh. Kitab ni sangat lengkap. Dan sangat baik kepada mereka-mereka yang nak mendalami lebih lagi ilmu tajwid. Terutamanya kepada guru-guru ataupun asatizah. Saya syorkanlah beli kitab ni. Habis. Jadi kat bawah tu, surat 227, bawah tu dia sediakan, dia buatkan apa ni, kotak-kotak, kolom-kolom setiap huruf bersama dengan sifat-sifatnya. Jadi kita boleh tengok kat situ. Boleh tengok muka surat 227 dan 228 setiap huruf bersama dengan sifat-sifatnya. Boleh juga kalau tuan-tuan rajin photostat huruf-huruf ni bersama dengan sifat-sifatnya, kemudian tampalkan dekat dinding kita supaya kita sentiasa jadikan dia sebagai panduan kita.
supaya kita dapat tunaikan setiap hak-hak huruf-huruf itu. Okey. Surat 229. Perhatian, terdapat banyak kalimah dalam Al-Quran yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana huruf-hurufnya bersamaan pada makhraj atau berhampiran pada makhraj. Jika tidak dijelaskan sifat-sifat tersebut, nescaya akan berlakunya kesamaran pada lafaz huruf yang mungkin tertukar lafaz huruf-huruf tersebut serta mengubah makna Al-Quran. Jadi nak bagi tahu, huruf ni kan dia ada makhraj, tempat-tempat keluar. Ada huruf-huruf yang berkongsi tempat keluar. Contoh ba, ab, huruf dua bibir, mim, am, dua bibir juga. Apalagi huruf yang berkongsi, contoh huruf yang berkongsi halqum. Pangkal halqum huruf ha dengan hamzah, tengah halqum huruf ain dengan huruf ha. Jadi nak cerita ada huruf yang sama makhraj ataupun yang berhampiran makhraj. Kalau kita tidak menjelaskan sifat-sifat yang ada pada setiap huruf itu, nescaya boleh berlaku pertukaran huruf. Sebab kita keliru. Huruf ni contohlah ain ke, ha ke, ha ke, ha ke. Melainkan yang untuk menjelaskan perbezaan huruf itu adalah pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat tu yang akan menjelaskan lagi hak setiap huruf-huruf tersebut. Okey. Contoh dia kata, berikut adalah sebahagian daripada contoh kalimah yang dinyatakan di atas. Apa dia? Mastura pada surah Al-Isra ayat 45 dengan kalimah mastura. Nampak? Huruf ta ni dia ada sifat istifal, mastu. Dia nipis. Kalau kita kurang berhati-hati, kita akan baca mastura macam kalimah pada surah Al-Isra ayat 58. Dua kalimah, huruf ta dan ta ni hampir makhrajnya. Jadi nak bezakan keduanya ialah pada sifat. Sifat yang ada pada huruf ta ni huruf istifal, ta huruf isti'la, ta ni huruf itbaq, sedangkan ta ni huruf infitah. Jadi kena nipiskan mastura. Kalau kita kurang berhati, kita akan baca mastu. Nampak beza? Padahal dia hampir-hampir dah tu. Contoh lain, kalimah khaliqu, kha. Kemudian itu dalam surah Zumar ayat 62 dengan kalimah ghalibu. Dia khaliqu, ghalibu, dia hampir-hampir kha. Kha ni berkongsi makhraj, tempat keluar sama dengan huruf bukan berkongsi sama makhraj, tempat keluarnya dengan huruf ghain. Khaliqu, ghalibu. Kalau kita kurang berhati-hati, sebab saya ada seorang pelajar yang dia baca tu huruf ghain tu macam huruf kha. Huruf kha macam huruf ghain. Ghairil kalau orang kurang berhati-hati dia khairil, dia macam khai. Baik. Ketiga, kalimah yakhsha dengan yaghsha. Yakhsha, dia bunyi yakh. Kalau huruf ghain dia pangkal lidah terangkat. Dia ada huruf isti'la. Huruf isti'la khussa dhaghtin. Baik, yakhsha dengan yaghsha pun hampir-hampir sama dah. Kemudian yang keempat, kalimah mahzura dengan mahzu. Kan huruf istifal dengan isti'la. Mahzu istifal, mahzu isti'la, mahzu. Kan hampir-hampir tu. Tapi yang nak membezakan ialah sifat yang ada pada huruf zal dan za itu. Apabila kita tahu sifat dia tu tebal ke nipis, maka kita membunyikan mengikut kehendaknya, maka akan jelaslah huruf zal ataupun huruf za ataupun yang lain-lainnya. Habis. Kita tengok muka surat 230. Kalimah wazallalnaha surah Yasin. Dengan kalimah
surah Al-Baqarah ayat 57 wa dhallalna. Wa dhallalnaha dengan wa dhallalna. Dhalla dengan dhalla. Kan hampir-hampir dah tu. Kalimah al-munzarin dengan kalimah munzarin. Munza. Bunyinya kalau kita tutup mata tu bunyi macam sama lah. Munzarin. Munzarin. Macam hampir-hampir lah. Kalau kita kurang berhati-hati, maka bunyinya sama. Sedangkan ianya tidak. Dia satu huruf zal, satu huruf dha. Baik. Kemudian kalimah yang ketujuh, kalimah wa asarru dengan wa asarru. Wa asarru wa asarru. Jadi kena hati-hati juga. Tunaikan haknya pada tempatnya. Yang pertama, hak sifat-sifatnya dan tempat keluarnya pada makhraj-makhrajnya. Kalimah qasamna dengan surah Al-Anbiya ayat 11. Qasamna. Qasamna dengan qasamna. Kan hampir-hampir tu. Begitu juga yang ke-9 kalimah wa'asa. Surah Baqarah ayat 216 dengan kalimah surah Taha ayat 121. Wa'asa. Wa'asa dengan wa'asa. Kita tunaikan. Yang tebal kita tebalkan. Yang nipis kita nipiskan. Itu adalah sifat-sifat huruf. Kemudian kalimah yushabun. Surah Qamar ayat 48 dengan kalimah yusha. Satu desiran sin tu dengan desiran pada sad tu dalam keadaan setiap huruf itu pada makhraj-makhraj yang pada makhraj-makhrajnya. Jangan samakan yushabun dengan yushabun, jangan samakan. Okay, satu istifal, satu isti'la. Kemudian kalimah markum. Surah Tur ayat 44 dengan kalimah marqu. Marqu. Satu istifal, satu isti'la. Markum, marqum. Memang hampir-hampir sama. Kena hati-hatilah tuan-tuan ya. Kemudian kalimah musyrikin. Surah Hajj ayat 31 dengan kalimah musyriqin. Tu sama hampir makhraj tu. Qaf dengan kaf ni tempat keluarnya iaitu pangkal lidah naik ke atas langit. Kalau qaf ke belakang sikit, kalau kaf ke depan sikit. Kurang hati-hati bunyi sama dah. Musyriqin, musyrikin, musyriqin. Baik. Muka surat 231. Perhatian. Terdapat beberapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana terhimpun padanya dua huruf yang bersamaan atau berhampiran pada makhraj. Jika tidak jelaskan akan sifat-sifatnya, niscaya akan berlaku kesamaran pada huruf-hurufnya. Dan mungkin juga tertukar lafaz huruf serta mengubah makna kalimah-kalimah tersebut, antaranya seperti berikut. Afatatma'un. Tu afata. Ta dulu. Ta tu istifal. Ta tu isti'la. Dan dia qalqalah. Jadi afata ta dulu. Afatatma'un. Okey. Kemudian wala ta tu nipis, jangan top. Jangan top. Ramai orang mudah-mudah je wala top raw. Ta dia mula ta, bukan ta. Ta raw. Tataraw. Kemudian kalimah yang ketiga, tatahi. Huruf ta dengan ta ni. Dia dekat dah. Tatahi. Tatahira. Tatahira. Begitu. Kalimah yang keempat, la tawlimun. Tawlimuna wa la tu. Jangan tu. Ta. Tu. Nipiskan. Tulamun. Jadi kena hati-hatilah pada tempat-tempat ni. Kalau kita kurang berhati-hati, maka kita telah menzalimi hak-hak huruf itu, mahu tebal, nipis dan sebagainya. Okey. Pada petang ni kita sampai muka surat 231. Kemudian insya-Allah minggu depan kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu pembahagian huruf hijaiyah muka surat 232. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para jemaah, sidang penonton dan tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama melapangkan masa pada petang ni.
Mudah-mudahan Allah memberkati kalian semua. Jumpa lagi insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf atas kelemahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhir dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum.